tak? Tu mungkin, mumkin, mungkin. Tak. Boleh sahabat? Mungkin. Faham tak setakat ni makna mungkin? Kalau faham, komen faham cepat, pantang-pantang komen faham. Faham tak faham makna mungkin? Yang dah faham tak apalah. Yang belum faham, harap-harap boleh faham insya-Allah. Mudah-mudahan diberi faham oleh Allah. Mungkin, alhamdulillah. Mungkin maknanya sesuatu yang akan datang, yang boleh jadi berlaku dan boleh jadi tidak berlaku. Kalau berlaku pun akal kita boleh terima, kalau tak berlaku pun akal juga boleh terima. Contoh, kalau orang yang baru bernikah, pasangan yang baru bernikah, hari ni dia bernikah, anak dia dah ada belum? Maka anak dia, zuriat dia, bagi orang yang baru bernikah ni, zuriat dia itu dipanggil mungkin. Sesuatu yang boleh jadi ada, akan datang, boleh jadi dia akan ada zuriat, dan boleh jadi takkan ada zuriat sampai bila. Kalau ada zuriat pun akal kita boleh terima, kalau tak ada zuriat pun akal kita juga boleh terima. Itu namanya mungkin. Okey. Tapi di sini dalam bab ta'alluq qabdah Allah Ta'ala ni, dia kata apa? Yakni di dalam genggaman kudrat Allah, iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam kudrat Allah. Kita buat contoh supaya mudah faham. Okey, pasangan tadi si A dan si B ni dia baru bernikah, betul? Dia baru bernikah. Pada adatnya memang tak ada zuriat lagi lah, baru nak menikah. Jadi zuriat bagi pasangan ni tadi belum ada lagi. Maksudnya dipanggil mungkin. Jadi zuriat bagi pasangan yang baru menikah tadi dipanggil mungkin. Benda belum ada, benda belum jadi, benda belum dibuat lagi oleh Allah, benda tu belum diciptakan lagi oleh Allah. Sekarang ni dia tak ada zuriat lagi, namanya mungkin. Okey, jadi diri zuriat bagi pasangan tadi tu di dalam genggaman Allah Ta'ala. Apa maksud genggaman Allah? Dalam urusan kekuasaan Allah, dalam pentadbiran Allah. Boleh faham? Di dalam urusan pentadbiran Allah, dengan makna kalau Allah nak bagi zuriat, akan adalah zuriat dia. Kalau Allah tidak kehendak menjadikan zuriat, merezekikan zuriat, maka pasangan ni tadi akan selama-lamanya duduk dalam keadaan tidak ada zuriat. Boleh faham tak? Maknanya mungkin tadi anak dia tu yang belum ada tu di dalam urusan Allah. Kiaslah yang lain-lain. Kias yang lain-lain sahabat. Kias yang lain-lain. Tadi kita buat contoh zuriat. Contohnya sekarang kita susah. Kita ni hidup susah, rezeki kita sempit. Contoh, duit kita sedikit. Okey, yang nama kaya bagi diri kita ni, contohnya saya sekarang ni, kekayaan bagi diri saya tu mungkin. Kekayaan saya mungkin, makna Allah Maha Kuasa memberikan kekayaan pada saya, dan Allah Ta'ala juga Maha Kuasa tidak memberi kekayaan pada diri saya. Jadi sekarang ni, saya ni contohlah dikatakan susah. Susah tu yang sedang saya hadapi sekarang. Kesenangan, kekayaan, kemewahan tu dipanggil mungkin, belum ada lagi. Meskipun belum ada, kekayaan tu tadi di dalam urusan kekayaan, keluasan harta untuk saya di sisi Allah tu mungkin. Maknanya kalau Allah nak merezekikan kekayaan, keluasan harta, maka Allah akan jadikan, Allah akan bagi, Allah akan buat, Allah akan ciptakan bila-bila masa yang Allah kehendak. Tapi kalau seandainya Allah tidak kehendak memberi kekayaan, keluasan harta pada diri saya, maka kekallah saya dalam keadaan begini, sederhana. Boleh faham tak? Sahabat boleh faham tak sahabat? Contoh pi mancing, boleh jadi ada, boleh jadi tiada jenah. Benar, sangat-sangat benar. Kita pergi dah set up dah macam-macam yang bisinya, joran bisinya, joran spinningnya, umpannya, jignya dah siap dah. Ni guna sonar lagi. Tengok pot-pot, karang-karang. Makna ikan tu belum ada. Namanya mungkin. Boleh jadi akan dapat, boleh jadi tak akan dapat. Dengan makna kalau Allah kehendak memberi rezeki ikan pada saya tadi, akan dapatlah.
Ikan besar-besar bos. Besar-besar bos saya akan dapat. Tapi seandainya kalau Tuhan tidak kehendak, maka kumpau berdarahlah saya. Maka kumpau berdarahlah, kumpau menanahlah saya. Dah Allah tak kehendak nak bagi. Faham tak? Tapi kalau Allah nak bagi, kalau Allah nak bagi tanpa usaha pun boleh dapat. Tanpa menghulurkan joran pun ikan tu boleh naik dalam kita punya sampan kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Nampak tak? Kiaslah yang lain-lain. Kias yang lain-lain. Tapi sebagai pemancing kita kena sabar, hadapinya dengan redha. Meskipun kita dah buat usaha yang terbaik, apa pun serah dan bertawakal kepada Allah dan redha dengan apa sahaja keputusan daripada Allah. Begitu. Jadi pada saya mancing tu ada manfaat. Kalau kita pandai mengolahkan mancing tu, boleh mendidik hati kita jadi hati yang sabar, redha, tawakal kepada Allah. Tak dengki. Duduk satu bot, kawan asyik-asyik strike je, kita kumpau. Jangan ada dengki. Nampak tak? Dah rezeki dia dah. Walaupun duduk satu tempat, satu spot, joran kita lebih mahal lagi, set kita lagi mahal daripada dia. Tapi dia asyik-asyik dia dapat. Kena sabar, kena redha dan sangka baik dengan Allah. Jangan dalam hati kita, mudah-mudahan terlepaslah balik ikan kau. Mudah-mudahan terlepaslah balik ikan kau. Itu namanya dengki. Nampak tak? Begitu. Nak belajar? Nak belajar pada mancing. Kita buat contoh mudah, kita nak faham lah. Mungkin M-U-M. Kalau Melayu jadi mungkin. M-U-M. Kalau mim kaf nun, mungkin. Bergantung kepada kehendak Allah. Itu yang dimaksudkan dengan ta'alluq qabdah. Jadi benda-benda yang belum ada sekarang ni, benda-benda yang belum ada, benda-benda yang belum berlaku, benda-benda yang belum jadi, itu dipanggil mungkin, yang di dalam urusan kekuasaan Allah. Kalau Allah kehendak nak jadikan, akan adalah benda tu, akan jadilah benda tu, akan dapatlah benda tu. Tapi seandainya kalau Tuhan tidak kehendak menjadikan, memberi, maka duduklah dalam keadaan benda tu tiada selama-lamanya. Boleh faham tak sahabat setakat ni? Ta'alluq mungkin atau ta'alluq qabdah tadi yang pertama ni. Cepat-cepat kita nak laju ni. 11.45 nak berhenti. Boleh dapat tak? Boleh faham tak? Ta'alluq qabdah yang pertama ni. Cepat komen. Cepat komen. Cepat. Pantas. Jangan buang masa. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik, terus. Okey, tengok kitab. Jika Tuhan menghendaki akan dia, nescaya menjadi akan dia. Kalau Allah nak, Allah akan jadikan benda tu. Akan wujudlah benda tu. Meskipun kita tak nak. Meskipun kita tak nak benda tu wujud, meskipun kita tak mau benda tu wujud, meskipun kita tak mau benda tu berlaku, tetapi kalau Tuhan kehendak, maka Allah akan jadikan benda tu meskipun kita tak mau. Faham Abu? Tapi kalau Tuhan nak, Allah akan jadikan. Kalau Allah tak kehendak, maka takkan berlakulah benda tu, takkan jadilah sampai bila-bila. Habis. Nescaya menjadikan akan dia, dan jika tidak menghendaki menjadikan dia, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Mana takkan berlakulah benda tu. Takkan berlakulah. Contohnya sakit. Sekarang kita sihat, maka sakit tu mungkin. Nampak tak? Kalau Tuhan tak kehendak nak memberi sakit tu, kita akan duduk sihat selama-lamanya. Tapi kalau Allah nak jadikan sakit pada diri kita, maka akan berlakulah sakit itu pada diri kita. Tapi sekarang ni maknanya Allah tak kehendak nak menjadikan sakit tu pada diri kita. Sebab tu kekal sihat je kita contohnya. Sebab Allah tidak kehendak nak menjadikan sakit. Kalau yang sakit sekarang, kalau sekarang ni saya sakit, sihat tu namanya mungkin. Kalau Allah kehendak bagi sihat, saya akan sihat. Kalau Allah tidak kehendak memberi sihat, saya akan duduklah dalam sakit tu. Meskipun duduk dalam sakit, wajib bersangka baik dengan Allah. Kerana Allah nak bagi kebaikan pada diri kita. Ampunkan dosa-dosa kita, nak bagi pahala sabar, nak bagi pahala redha, nak bagi pahala sangka baik dengan Allah.
Kemudian Allah nak cegah kita daripada berseronok membuat maksiat. Sebab kita ni kalau sihat biasanya buat maksiat. Habis. Kemudian sambung lagi terus. Yang keempat, takluk yang keempat. Jadi takluk sifat qudrat ni ada 8 semuanya. Ini kita dah sampai yang keempat. Yang keempat dipanggil ta'alluq qabdah pula. Dipanggil ta'alluq qabdah juga. Pula dengan makna juga. Dengan makna makhluk yang telah ada ini. Sebab tu dipanggil makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk ni bermaksud sesuatu yang telah ada, yang dah ada ni. Ni yang dah ada ni. Ni yang dah ada ni namanya makhluk lah. Makhluk tu maksudnya yang telah dijadikan, yang telah dibuat oleh Allah. Dia beza dengan mungkin tadi. Makhluk beza dengan mungkin. Mungkin ni dia umum. Makhluk ni khusus. Bila sebut makhluk, kita mesti faham makhluk itu adalah sesuatu yang Allah dah jadikan. Tu. Makhluk adalah yang telah dijadikan. Tu panggil makhluk. Yang belum jadi namanya mungkin. Yang belum jadi namanya apa? Mungkin. Yang dah dijadikan namanya makhluk. Baik. Jadi ta'alluq yang keempat ni ta'alluq qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada ini. Makhluk yang dah ada ni, contohnya kita ni yang dah ada ni, di dalam genggaman qudrat Allah Ta'ala, di dalam genggaman qudrat Allah juga. Meskipun kita dah ada ni, kita yang sihat ni, kita yang kaya ni, kita yang jutawan ni, kita yang rupawan ni, kita pun yang beriman ni, kita yang sedang beribadat ni, itu semua masuk dalam makhluk lah tu. Jangan lupa, meskipun benda-benda tu ada pada diri kita sekarang, kita tetap di dalam urusan kekuasaan Allah. Kita tetap di dalam urusan Allah, kita tetap ditadbir oleh Allah. Faham tak? Jangan kita sombong, jangan kita leka, jangan kita lupa, jangan kita angkuh, jangan kita ujub dengan apa-apa benda yang ada pada diri kita. Contohnya, kerana apa? Kerana apa yang ada pada diri kita ni sekarang, nikmat jasad kita, nikmat roh kita, nikmat ilmu kita, nikmat taufik kita, nikmat iman kita, nikmat Islam kita, nikmat kaya kita, nikmat pangkat kita, nikmat jawatan kita, nikmat parah rupa kita dan sebagainya. Di dalam urusan Allah. Dalam urusan Allah. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki mengekalkan dia, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki mengekalkan di atas hal ada ini, kalau Allah nak mengekalkan apa yang ada pada kita sekarang ni, contohnya sekarang ni kita sihat, kalau Allah nak kekalkan sihat ni, maka kita akan sihat. Kalau Allah nak mengekalkan kita ni kaya, kita akan kaya. Kalau Allah Ta'ala kehendak yang kita ni duduk dalam jawatan tu, pangkat tu, kita akan ada benda tu lagi, takkan hilang. Betul? Apa saja, kiaslah yang lain-lain. Kias yang lain-lain. Parah rupa kita, kalau Allah masih nak lagi nak bagi, maknanya parah rupa yang macam ni pada diri kita, Allah nak mengekalkan rupa kita macam ni, akan adalah begini, sihat begini, sempurna begini, seterusnya. Dan jika menghendaki, Allah Ta'ala akan meniadakan. Kalau Allah kehendaki apa? Meniadakan. Kalau Allah nak binasakan, kalau Allah nak menghilangkan, kalau Allah nak mengambil balik, Allah nak membinasakan, nak tarik balik, nak musnahkan, nak hilangkan, nak matikan, dengan makna mematikan pula, nescaya meniadakan dia. Nescaya Allah akan binasakan. Nescaya Allah akan binasakan. Faham? Sekarang ni kita sihat. Kalau Allah nak lagi kita sihat, kita akan sihat. Kalau Allah nak kita ni sakit, maka akan jatuh sakit lah. Yang kaya, sekarang ni dia kaya. Kalau Allah nak mengekalkan lagi kekayaan, jawatan, pangkat pada dia, akan adalah pangkat jawatan tu pada diri dia tu.
Tapi kalau Allah nak mengambil, nak membinasakan kekayaan dia, maka akan hilanglah kekayaan dia bila-bila masa yang Allah kehendak. Boleh faham? Nampak tak tu? Jadi kita ni jangan sombong pada Allah. Kita belajar ni sahabat yang dikasihi oleh Allah, bukan sekadar kita nak faham. Bukan sekadar kita nak faham, supaya boleh membantu. Bila kita dah faham beginilah hakikat perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dapat kita memperbaiki hati kita. Jangan sombong contohnya. Jangan takabur. Jangan suka mencela, menghina orang lain. Jangan memandang keji kepada orang yang melakukan maksiat. Sebab apa? Kita tahu perkara tu mungkin. Yang ada pada kita ni juga mungkin. Allah boleh ubah bila-bila masa yang Allah kehendak. Allah boleh tarik nikmat iman kita, wal'iyadzabillah min dzalik. Allah boleh tarik nikmat Islam kita. Allah boleh tarik nikmat taufik. Allah takkan bagi taufik dah pada kita untuk solat, untuk mengaji, untuk tutup aurat, untuk cakap pasal agama. Allah boleh tarik sebab perkara itu mungkin. Boleh faham tak? Jadi orang yang dah tahu dan yakin perkara ini akan memberi kesan pada diri dia. Kalau dulu sebelum ni dia sombong, dia angkuh, suka merendahkan orang, memandang jijik pada orang lain, apabila dia dah tahu inilah hakikat dia, dia takut dah nak sombong, takut dah nak ujub, takut dah. Sebab apa? Takut nikmat-nikmat yang ada pada diri dia tu akan diambil oleh Allah bila-bila masa. Sekarang kita sombong, kita ni orang mengaji, orang belajar, rajin duduk dalam kelas pagi petang siang malam, duduk dalam majlis ilmu. Kita cela kawan-kawan kita yang tak mengaji, kita hina kawan-kawan kita yang tak belajar. Besok bertukar dah, dengan sendiri malas, tak mau, tak ingin nak belajar, nak semayang dan sebagainya. Allah boleh tak buat? Boleh buat. Allah boleh buat. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pula taufik kepada kawan-kawan yang kita hina, yang kita cela tu, dia berubah pula menjadi orang yang berilmu, yang bertakwa, yang beramal soleh. Kita pula duduk dalam kemaksiatan pula. Nampak tak? Inilah benda-benda yang kita kena belajar, kena tahu dan kena faham. Mudah-mudahan dapat memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perhubungan kita sesama manusia. Itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah di antara faedah kita belajar tauhid ni, tuan-tuan, sahabat. Ini di antara faedahnya. Suruh belajar tauhid ni supaya kita boleh serapkan dalam hati kita, supaya jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi sombong. Walaupun kita diberi taufik oleh Allah untuk taat, melakukan taat, hari ini kita tak buat maksiat, kena ingat tu semata-mata urusan Allah, pentadbiran Allah. Mata kita hari ini tak tengok benda maksiat sebab dijaga oleh Allah. Telinga kita hari ini tak sampai perkataan yang haram sebab dijaga oleh Allah. Lidah kita hari ini tak cakap benda haram sebab dijaga oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah untuk menjaga lidah, menjaga mata, menjaga anggota dan sebagainya. Faham tak? Jadi jangan sombong. Kita ni sentiasa menumpang nikmat Allah, sentiasa tumpang rahmat pertolongan Allah, sentiasa tumpang belas kasih sayang Allah saja. Hakikatnya kita ni lemah, dhaif, hina, bergantung, berhajat, berkehendak kepada Allah. Sebab tu kalau kita ada benda-benda yang sempurna ni, kena berasa mujur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan ada sifat belas kasih sayang kepada orang yang tidak memilikinya. Faham tak? Kita kena ada sifat belas kasih sayang, kasihan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang jauh dengan Allah. Maksudnya bukan kita nak cakap begitu kita dekat dengan Allah, bukan. Kita kena ada perasaan belas kepada kawan-kawan kita yang tak belajar, yang tak mengaji, yang tak solat, yang tak tutup aurat lagi dengan sempurna dan sebagainya. Sebab apa kita rasa, ya Allah, kau bagi aku, alhamdulillah, berikanlah juga nikmat yang macam ni kepada kawan-kawan aku yang lain. Mudah-mudahan kami semua ni dapat rahmat dan redha Allah. Macam tu. Bukan mencela, bukan menghina, bukan mengejek. Boleh faham? Mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita. Bila kita dah belajar, dah tahu, dah faham ni, mudah-mudahan ada perubahan dalam hati kita. Jangan ada di dalam hati kita sifat sombong,
memuji-muji diri, mencela-cela orang lain. Faham tak? Besok Allah boleh tukar kita jadi ahli maksiat. Besok kita boleh jadi kaki agak kalau Allah nak jadikan kita. Besok kita boleh tanggalkan pakaian menutup aurat kita. Besok kita boleh dedahkan aurat kita dengan sendiri. Dia tak suka dah nak taat kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Doakan yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kena tahu inilah hakikat kita. Apa yang kita nak sombongkan sangat dengan apa yang ada pada diri kita ni, sebab benda ni pinjaman. Kalau Allah nak, akan kekal pada diri kita. Kalau Allah Ta'ala nak tarik, Allah akan tarik. Jangan kata harta, benda, pangkat, jawatan. Nyawa kita ni, roh kita ni pun dipinjam oleh Allah, diberi pinjam oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala masih menghendaki, kalau Allah kehendak lagi mengekalkan roh ni dalam tubuh badan kita, akan hidup lagi kita. Kalau besok Allah kehendak, contohnya Allah kehendak besok kita mati, Allah tarik balik, Allah cabut balik, Allah pisahkan roh ni dengan jasad kita, maka matilah kita. Habislah. Tu kita nak kena selalu ingat. Untuk diri kita khususnya selalu ingat macam tu. Kalau nak sombong, nak bongkak, nak takabur, ingat benda ni. Apa yang ada pada diri aku ni, kebaikan aku ni, ketaatan aku ni, pinjaman daripada Allah. Kenapa aku nak ketawakan orang lain yang buat dosa? Kenapa aku nak ketawakan orang lain buat maksiat? Kenapa aku nak cela, nak hina orang yang tak boleh nak buat macam apa yang aku buat hari ni? Aku ni semata-mata diberi pertolongan oleh Allah. Allah bagi taufik. Kalau besok Allah tarik nikmat taufik, aku tak akan boleh dah buat benda-benda macam ni. Kena ingat macam tu. Barulah rasa takut nikmat tu hilang. Barulah ada rasa takut nikmat tu hilang. Barulah ada rasa takut nikmat tu ditarik kembali oleh Allah. Inilah tujuan kita belajar ni. Nak beramal, usaha beramal. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik perhubungan kita dengan Allah. Supaya Allah rezekikan kepada kita penutup hidup yang baik, husnul khatimah. Nampak tak? Orang yang berubah jadi baik tu daripada ilmu dia, asbab ilmu dia. Bila dia faham, dia akan nampak salah dia, mengakui kesilapan dia, dia akan baiki. Sebab tu dia nak belajar lagi, nak tahu lagi apa lagi benda yang salah, nak baiki. Nak tahu lagi apa benda yang tak elok, nak baiki. Itulah belajar. Tapi kalau kita dah belajar, dah mengaji, dah dengar, kita masih lagi, lidah kita masih macam tu, hati kita masih macam tu, mata telinga kita masih macam tu, menunjukkan kita tidak bersyukur dengan ilmu yang diberi oleh Allah. Kita tidak berterima kasih dengan kefahaman yang Allah bagi. Ada orang nak kefahaman untuk nak beramal, tapi Allah tak kehendak memilih dia. Kita Allah bagi kefahaman, tapi kita tak syukur dengan kefahaman tu. Mengaji, tapi perangai kita macam orang tak mengaji juga. Tetap suka mengumpat, tetap suka berdengki, tetap suka mengadu domba pada orang-orang. Ceritakan, kau nak tahu tak, baru ni orang ni gini-gini dengan aku. Tak payah. Wa kafa billahi alima. Memadalah, Allah dah tahu dah. Kecuali kita nak mengadu untuk nak meminta nasihat, ataupun nak memperbaiki diri, nak mencari jalan macam mana, apa yang perlu saya buat, itu lain. Tapi kita sengaja nak bagi tahu kelemahan, kemaksiatan, kedosaan orang lain saja, kita nak pindahkan berita tu supaya orang lain tahu kejahatan orang lain. Na'udzubillah min zalik. Moga kita diberi taufik untuk berhenti daripada sikap yang macam tu. Jangan percayakan manusia ni, mulut dia takkan tahan sampai bila-bila. Mulut dia takkan tahan sampai bila. Sebab tu kalau kita ceritakan benda-benda macam tu, nanti satu masa dia akan sampaikan kepada orang lain. Kau nak tahu tak, baru ni dia datang kat aku, dia cerita pasal kau. Nampak tak? Baru ni
Dia ada cerita dengan aku pasal kau. Kau cakap dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia cakap macam tu. Nampak tak? Ni mulut manusia. Jangan percaya mulut manusia. Simpan baik-baik, ngadu dengan Allah. Ya Allah, itu lebih baik daripada kita mengadu dengan manusia yang sama macam kita, yang tak sabar macam kita, yang nafsu macam kita, yang ketaatan dia masih lagi dipengaruhi oleh suasana. Kalau baik, dia jaga aib kita. Kalau dia tak baik dengan kita, sakit hati dengan kita, dia akan dedahkan aib kita. Jangan percaya dah manusia. Saya cerita dengan Luqman. Saya cerita dengan Luqman. Luqman, kau nak tahu tak? Baru ni, Dak Abu jumpa aku, baru ni. Dak Abu cakap gini-gini pasal kau. Dak Abu cakap pada saya, kau malukan dia gitu. Kau fitnah dia gitu. Saya cakap benda tu pada Luqman. Apa perasaan Luqman pada Abu? Timbul tak kemarahan? Timbul tak sangka yang bukan-bukan pada Abu? Itulah mulut kita ni jahat. Mulut kita ni lah jadi asbab orang bersangka jahat sesama orang lain. Mulut kita ni lah jadi asbab orang bergaduh. Walaupun benar benda tu, contohnya Abu datang mengadu pada saya, contohnya memperlekehkan Luqman, patutnya saya diam. Saya kena fikir, kalau aku ceritakan benda ni pada Luqman, nanti Luqman akan bertambah sakit hati dengan Abu. Sampai bila-bila Luqman dengan Abu ni tak akan jadi baik. Memang betul Abu ada cerita benda macam tu. Tapi patut tak saya nak ceritakan benda ni pada Luqman? Saya kena fikir dulu, apa akibatnya kalau saya bagi tahu benda ni meskipun betul, apa akibat dia? Bertambah baik ke bertambah buruk? Ini yang dikatakan mengadu domba tadi. Faham tak? Memindah-mindah perkataan dengan niat yang jahat. Tujuan saya cakap tadi dengan Luqman, supaya bila saya cakap dengan Luqman, Luqman akan bertambah benci dengan Abu. Diorang ni tak akan jadi baik sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Ini perangai syaitan. Jangan. Tinggalkan benda ni. Allah suruh kita ni, mulut ni gunakan jadi orang berdamai. Gunakan mulut kita, lidah kita, tulisan kita agar orang jadi berbaik-baik. Faham tak? Na'udzubillah. Usaha perbaiki. Usaha baiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terus sikit lagi. Pukul 12 kita berhenti. 12 berhenti. Okey. Yang kelimanya, betul? Yang kelimanya ta'alluq tanjizi hadis namanya. Ta'alluq tanjizi hadis dengan maknanya meniada pula, yakni mematikan akan dia. Contohnya kita ni yang sedang hidup ni, korang semua, kita yang sedang hidup ni sekarang, mati tu kan mungkin tadi. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita sekarang ni. Maka berlakulah mati itu pada diri kita. Itu yang dipanggil tanjizi hadis. Baru Allah menjadikan kematian pada diri kita. Baru Allah ciptakan kematian tu. Kita yang sedang hidup ni, tiba-tiba Allah matikan kita, Allah binasakan kita. Itu namanya tanjizi hadis. Baru berlaku kematian tu, baru dijadikan kematian tu oleh Allah. Boleh faham ni? Boleh faham tak? Okey, terus yang keenamnya, ta'alluq qabdah, yakni selepas mati. Contohnya, kita ni bila dah duduk dalam alam mati tu, alam barzah tu, sekarang ni macam nenek moyang kita tu, nenek moyang kita yang dah mati tu, yang dah meninggal tu, datuk nenek moyang kita, abang kita ke,
siapa ke yang dah mati tu sekarang ni, mereka berada di alam barzah tu, mungkin ini di dalam genggaman pula. Meskipun mereka dah mati, mereka tetap berada di dalam urusan Allah. Meskipun mereka dah mati, di dalam urusan Allah juga. Bukan bermaksud orang yang dah mati itu dah terlepas daripada pentadbiran Allah. Dia tetap ditadbir oleh Allah. Dia tetap ditadbir oleh Allah. Meskipun yang dah mati beribu-ribu tahun, ataupun yang dah baru mati minggu lepas, baru mati semalam, baru mati petang tadi, semua tu di dalam genggaman Allah. Apa maksud genggaman? Dalam urusan pentadbiran kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan makna macam mana tu? Kita tengok. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidupkan kembali, nescaya mengadakan dia. Makna, kalau Allah nak menghidupkan balik yang mati pagi tadi, yang mati semalam, yang mati tahun lepas, minggu lepas, Allah Maha Kuasa menghidupkan. Meskipun tidak ditiupkan lagi sangkakala yang kedua. Faham apa? Moyang kita yang dah mati tu, yang beratus tahun tu dah mati tu, kalau Allah nak hidupkan dia sekarang, boleh. Faham dah? Orang-orang yang kita sayang tu, yang dah mati tu, Allah Maha Kuasa kalau nak menghidupkan dia sekarang boleh. Tapi pada adatnya tidak berlaku. Pada adat tak berlaku lagi benda macam tu. Tapi akal kita boleh terima seandainya Allah nak menghidupkan balik orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih tu, yang dah mati tu. Allah nak hidupkan sekarang boleh. Sebab apa? Mereka yang dah mati itu pun tetap berada di dalam kekuasaan Allah, urusan Allah, pentadbiran Allah. Itu namanya takluk qabdah. Selepas daripada mati itu. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin dalam hal yang tiada selepas daripada mati itu, maka dikekalkan akan dia dalam hal tiada. Tapi kalau Allah tak kehendak mereka hidup, dengan mana Allah kehendak mereka tu duduk dalam keadaan mati, maka matilah selama-lamanya, takkan bangkit, takkan hidup selama-lamanya. Faham? Kalau Allah nak hidupkan boleh. Kalau Allah tak nak hidupkan, dengan makna Allah nak mereka tu duduk dalam keadaan mati, matilah selama-lamanya. Contohnya kita ni besok bila dah mati, seandainya Allah Ta'ala tidak kehendak nak membangkitkan semua manusia di hari kiamat besok, maka semuanya duduk dalam keadaan matilah selama-lamanya, takkan berhimpun di padang mahsyar. Itu pada akal kita. Adapun pada janji-janji syaraknya, pasti akan dibangkitkan semula, betul? Hukum aradi dah belajar belum? Hukum aradi, janji Allah kan, yang hidup pasti mati, yang mati pasti dihidupkan kembali. Ni cuma cerita takluk akal kita. Akal kita fikir gitu. Kalau Allah Ta'ala nak matikan sampai bila-bila, tak nak bangkitkan, boleh. Tapi memandang kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, yang dah mati selama mana pun akan dihidupkan kembali. Macam tu. Mengekalkan mungkin di dalam hal tiada selepas mati itu, maka dikekalkan akan dia di dalam hal tiada. Yang ketujuhnya ta'aluk tanjizi hadis, yakni mengadakan pula. Ini ta'aluk tanjizi hadis pula. Bila tu? Yakni mengadakan pula dengan makna menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Maksudnya begini. Tadi cerita harus Allah hidupkan, betul? Tu qabdah. Tiba-tiba sekarang ni Allah hidupkan balik. Sekarang ni Allah hidupkan balik. Tiba-tiba kan bagi salam, Assalamualaikum. Siapa ni? Tak nak tengok muka, tapi macam meh-meh, macam batang hidung aku je ni. Dia kata, aku moyang kau lah. Aku telah dihidupkan kembali oleh Allah, kata dia. Faham tak, Bu? Itu namanya tanjizi hadis. Sebab apa? Allah baru menghidupkan kembali. Allah baru menjadikan kembali. Allah baru menghidupkan kembali. Jadi apabila Allah hidupkan saja, yang mati tadi dihidupkan kembali, tak kisah bila waktunya, itu dipanggil tanjizi hadis. Tapi pada adatnya mustahil pada adatnya mustahil berlaku pada adat. Tapi akal boleh terima. Kalau Allah nak hidupkan balik orang-orang yang dah mati tu sekarang, bila Allah hidupkan saja, waktu Allah hidupkan tu dipanggil tanjizi hadis. Dan kemudian
Dan kemudian yang kedelapannya, yang ke-8 daripada 8 ta'alluq sifat kudurat Allah, yang ke-8 daripada 8, yang ke-8 daripada 8 dipanggil ta'alluq qabdah pula, dengan maknanya mungkin selepas daripada hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Ta'alluq qabdah pula dengan makna mungkin selepas daripada hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Jika menghendaki ia ya Allah akan meniadakan pula, maka meniadakan ia ya Allah, akan dia mungkin tadi tu. Dan jika menghendaki ia Allah mengekalkan di dalam hal ada selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia di atas halnya, mana hal hidup tu. Maksudnya begini, besok mengikut janji Allah, kita ni semua akan dibangkitkan untuk dihisab. Maka kita semua akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi pendek ceritanya, besok yang dah syurga, yang dah neraka, wal'iyadzabillah min dzalik. Yang dalam syurga pun hidup, yang dalam neraka juga hidup. Meskipun kehidupan di dalam syurga ataupun kehidupan di dalam neraka itu, wal'iyadzabillah min dzalik, tetap makhluk tadi yang berada dalam syurga dan neraka itu tetap juga di dalam urusan Allah, dalam qabdah Allah Ta'ala juga, dalam genggaman Allah Ta'ala juga, yakni dengan makna dalam urusan, dalam kekuasaan, dalam pentadbiran Allah Ta'ala juga. Dengan makna kalau Allah nak mematikan penduduk syurga itu besok, hukumnya harus boleh. Kalau nak mati kan, tengah berseronok, bernikmat-nikmat dalam syurga tu, tiba-tiba mati, boleh, Allah boleh buat. Tapi tilik kepada janji tak akan berlaku, kerana Allah dah janji yang duduk dalam syurga itu akan kekal hidup selama-lamanya dalam nikmat. Begitulah juga yang duduk dalam neraka itu, Allah janji akan hidup selama-lamanya agar merasai azab Allah selama-lamanya atas kekafiran, kekufuran, kefasikan ataupun kemunafikan mereka di atas dunia. Nah, sekarang rasakanlah azab selama-lamanya yang takkan sudah sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau Allah nak matikan penduduk dalam neraka tu, kalau Allah nak matikan boleh, akal boleh terima. Ada pun janji Allah takkan berlaku, takkan berlaku dah. Takkan berlaku dah kematian untuk penduduk syurga, takkan berlaku dah kematian untuk penduduk neraka, takkan berlaku, sebab Allah janji dah gitu. Yang kata ni tadi tilik kepada akal, hukum akalnya. Akal boleh terima penduduk syurga tu mati, akal boleh terima penduduk neraka tu mati. Boleh faham setakat tu? Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, boleh faham tak? Setakat ni cepat nak habis dah ni, nak in live dah. Alhamdulillah. Komen sikit nak tengok siapa yang belum tidur. 1, 2 orang je, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10, 11, 12. Belum? Kasim belum? Tak apa. Ngaji lagi. Lagi 8, 9, 10, 11, 2, kosong. Belum tidur. Tanya belum faham ke belum tidur? InsyaAllah yang tak faham tak apa, nanti kita ulang-ulang balik. Ulang-ulang balik. Jangan sedih. Jangan sedih, jangan risau, jangan bimbang kalau tak faham malam ni. InsyaAllah yang faham-faham tu semuanya berkali dah ngaji, berkali dah duduk baru faham. Kalau pertama, 2 kali, 3 kali belajar tak faham-faham, tak apa, itu normal namanya. Usah risau, usah bimbang. Jangan risau, jangan bimbang. Kalau sekali, 2 kali tak faham, boleh, itu habis. Kalau sekali, 2 kali tak faham, itu normal. Jangan sedih. Ngaji lagi, bersungguh lagi, istiqamah lagi. Cuba tanya pengalaman-pengalaman kawan-kawan ni. Cuba kongsikan sikit pengalaman.
sekejap lagi kongsikan pengalaman macam mana belajar ilmu tauhid ni sebelum mengaji dan selepas mengaji. Ada perbezaan tak kepahaman kita? Cepat ke lambat dapat faham tu? Rasa seronok tak bila nampak jalan? Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Okey. Inilah, baca sikit lagi. Inilah 8 ta'alluq bagi qudrat atas jalan tafsil. Atas jalan huraian satu persatu, atas jalan perincian, ada 8 ta'alluq bagi sifat qudrat. Ada 8 ta'alluq. Tengok balik. Sebab tu saya suruh beli kitab. Yang tak ada kitab boleh beli kitab. Tengok dalam beg kuning saya. Tengok dalam TikTok shop saya. Saya rasa saya ada letakkan kitab Misbah Munir ni. Tapi tak tahulah stok ada lagi ataupun tidak. Kalau tak ada boleh beli kat tempat lain. Ngaji bila ada kitab kita boleh tengok selalu. Saya izinkan kawan-kawan kalau nak rakam kuliah-kuliah ni boleh. Nak rakam, nak simpan, supaya boleh ulang kaji. Saya dulu mengaji macam tu. Saya buat macam tu. Rakam. Dulu waktu duduk pondok dulu tak pakai handphone ni, mana ada handphone ni lagi. Masa tu 3310. Mana boleh rakam 3310 boleh rakam. Kau pun tak jumpa kat kau. Kau jumpa apa? Mana ada rakam situ 3310. Masing-masing pergi mengaji bawa Walkman. Walkman macam ni lah, lebih kurang besar Walkman macam ni. Dalam kelas bawa Walkman. Dah malas nak baca dah. Dah malas baca dah. Setakat situ kita berhenti. Nak sembang-sembang je. Beli Walkman dulu, beli kaset kosong. Gitu kaset kosong. Banyak. Beli kaset kosong. Untuk apa? Tujuan nak rakam kan. Tok Guru ngajar nak rakam sebab dah memang tak boleh nak ambil 100% apa yang Tok Guru sampaikan. Takkan Tok Guru nak raikan kita pula. Dah salin belum? Bila nak khatam macam tu? Faham tak? Jadi kita nak kena membuat sesuatu lah. Kita ni pula jadi lupa. Nak tulis tak semua dapat tulis. Kadang-kadang sambil kita tulis tu, apa yang Tok Guru sedang cakap tu dah hilang perhatian dah terlepas dah situ. Kita nak tulis dah tu kita tumpukan perhatian apa yang kita nak tulis. Dalam masa yang sama pendengaran kita dah lari ke tempat lain. Betul? Jadi beli kaset rakam. Kalau ada 10 murid, 20 murid, 20 orang ada kaset. Letak depan Tok Guru. Zaman tu. Lepas tu canggih sikit ada MP3. Dah canggih sikit tu, dah canggih sikit. Dah tak ada dah pakai kaset-kaset tu. Kalau tidak kaset tu berkotak. Susun kat pondok tu. Kalau rebah dengan tuan-tuan meninggal. Kena impap dengan kaset. Punya banyak ni. Sebab apa? Sebab nak dengar balik. Nanti kan selain daripada waktu kelas, dah tak ada kelas-kelas dah, time rehat ke, malam-malam ke, tengah malam ke, time free, buka dengar balik. Dengar, buka kitab balik, catat balik. Okay. Sebab pagi tadi tak sempat nak ambil. Buat macam tu lah cara dia. Baru cepat dapat, baru cepat faham. Kalau nak faham lah. Kalau berasa nak suka-suka nak tak payah buat macam tu. Kalau kita nak mengaji ni sambil santai, yalah dengar-dengar lebih kurang lah. Tak payahlah buat macam tu. Tapi kalau nak bersungguh, nak dapat, kena buat macam tu. Baru panggil bersungguh. Jadi saya izinkan. Sekarang rakam kat telefon sendiri je. Betul? Jadi kalau kawan-kawan nak rakam silakanlah. Atas niat dan tujuan yang baik saya redha, saya izinkan. Yang baik-baik ambil, yang tak baik jangan. Boleh rujuk, buka kitab balik, dengar balik, catat dah. Cepatlah dapat nanti insya-Allah. Habis dah. Cukup dah sekat situ. Baca doa penutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. ربنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر
اللهم خلصنا مما فيه خلاصا جميلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kami ya Allah, dengan berkat doa guru-guru kami ya Allah, redha kami dunia akhirat, ampunkan segala dosa-dosa kami, anak isteri kami, sahabat andai kami, kenalan-kenalan kami yang baik, yang tidak baik dengan kami ya Allah, ampunkan segala dosa kami, bagi taufik hidayah, bagi petunjuk, bagi pertolongan ya Allah, agar kami sempat memperbaiki hati kami dan amal ibadah kami dan perhubungan kami denganmu ya Allah. Dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, kita doa ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa almarhum almarhumah, ibu bapa ataupun almarhum almarhumah saudara mara kita lah. Dia kata ibu bapa, datuk nenek moyang, abang kakak, adik kawan yang dah meninggal dunia, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan dipersampaikan, seandainya majlis ilmu kita pada malam ini ada ganjaran pahala daripada Allah, sampaikan ya Allah kepada mereka dengan kudratmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, sampaikan ya Allah pada mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para malaikat yang berhimpun di sini ya Allah, dengan berkat para malaikat yang kau utuskan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah, dengan berkat kemuliaan mereka di sisimu ya Allah, kabulkan segala doa, segala hajat kami yang tersurat yang tersirat ya Allah, segala doa dan segala hajat yang tersurat yang tersirat di dalam hati isteri kami, isteri-isteri kami, hajat-hajat yang baik dalam hati suami kami, anak-anak kami ya Allah, hajat-hajat yang baik yang mulia ya Allah, yang belum terkabul, yang belum tercapai ya Allah, kabulkan, permudahkan ya Allah urusannya ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan jalan-jalan kami ya Allah, lepaskan kami daripada pelbagai jenis masalah yang menjadi ujian keimanan kami, tunjukkan jalan-jalan keluar bagi kami ya Allah, beri taufik kepada kami, pertolongan untuk kami meninggalkan maksiat ya Allah, beri taufik dan pertolongan kepada kami untuk melakukan amal soleh ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang baik, hati yang mulia, hati yang bersih, yang berhias dengan segala sifat-sifat mahmudah, yang suci bersih dari sebarang jenis sifat mazmumah yang mencelakakan kami ya Allah. Beri kefahaman yang sempurna ya Allah, beri kami kesungguhan yang sempurna, jangan jadikan kami hamba yang berputus asa daripada rahmat-Mu ya Allah. Rezekikan kepada kami husnul khatimah ya Allah, matikan kami sebagai penuntut ilmu yang ikhlas ya Allah. Beri taufik ya Allah untuk kami beramal, mudah-mudahan jadi asbab tersebarnya keberkahan untuk anak isteri dan ahli keluarga kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pertemukan kami dengan guru-guru yang betul akidahnya, betul syariatnya, untuk membimbing zahir dan batin kami ya Allah, mencari keredaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami, anak isteri kami, keturunan kami daripada dipengaruhi oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab di dalam menyampaikan agama ya Allah. Jauhkan kami daripada mereka yang menyebarkan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah selain daripada akidah di sunnah wal jamaah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada anasir-anasir, da'i-da'i yang sesat lagi menyesatkan umat. Pelihara kami, anak isteri kami, keturunan kami sampai kiamat ya Allah. Lahirkan di kalangan kami anak-anak yang soleh, yang solehah. Beri kejayaan kepada anak-anak kami dunia dan akhirat. Jadikan anak kami ya Allah, berikan kepada mereka kejayaan dunia dan akhirat. Jadikan kami semuanya anak-anak yang soleh, yang solehah terhadap ibu bapa kami. Jadikan kami seorang isteri yang bertakwa, yang solehah untuk suami kami. Jadikan kami suami yang bertakwa, yang bertanggungjawab dunia akhirat untuk isteri dan anak-anak kami. Jadikan kami sahabat-sahabat yang baik, yang saling bertolong-tolongan untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Hampirkan kepada kami hamba-hamba ataupun sahabat-sahabat yang ikhlas berkawan, berkenalan, bersahabat dengan kami kerana-Mu ya Allah, kerana Rasul-Mu ya Allah, kerana agama-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya nanti digolongkan, dikumpulkan di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dah boleh balik nak tunggu apa Ca alif but dah bagi can ca alif but cabut boleh balik. Kau dah makan dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. InsyaAllah sahabat selamat berehat semua. Ayahkan salam alaikum. Bila ayah sampai? Datang? Minggu lepas. Ayah sihat? Alhamdulillah. Berapa hari duduk sini ayah itu? Hari Sabtu. Nantikan salam ayah boleh. Ngaji sungguh. Ni air ambil. Air ni. Alhamdulillah. InsyaAllah sahabat habis dah kelas kita. Habis dah. Malam ni tak ada paranormal dah, letih. Malam ni tak ada paranormal, letih dah. Dah tak berapa nak normal dah ni. Amin ya Rabb. Doa yang baik. Terima kasih. Moga dipulangkan kepada kalian doa yang baik-baik. InsyaAllah.